Salam sejahtera saya ucapkan. Saya Saudara Prince Alexander Anto dari kumpulan Warna akan membentangkan tugasan perkumpulan, yaitu video PSA. Tema yang diberikan adalah bertemakan menipu dalam penyata keuangan. Antara watak-watak yang terdapat dalam video PSA kami adalah Wong sebagai senior accountant, Shikin sebagai junior accountant, Hazizul sebagai pengarah syarikat, Nur Hasanah sebagai asisten dan anggota SPRM 2, dan saya sendiri sebagai anggota SPRM 1. Oleh itu, akan saya ceritakan sedikit mengenai video PSA yang telah kami lakukan. Seorang akuntan baru bernama Shikin baru bekerja di syarikat Bago Holding selama seminggu. Walau bagaimanapun, di sepanjang masanya bekerja di syarikat itu, penyata keuangan yang diuruskan oleh senior akuntan di syarikat itu agak mencurigakan. Tanpa pengetahuannya, penyata keuangan tersebut sebenarnya diubah sesuai bagi menipu dan menarik minat pelabur luar. Hal ini melibatkan perbuatan pengarah dan senior akuntan itu sendiri. Akhirnya, perbuatan mereka berdua terbongkar apabila Shikin melaporkan hal tersebut kepada SPRM setelah mendengarkan buah mulut dari pekerja di situ. Ditambah lagi apabila Shikin memeriksa dan membandingkan penyata keuangan dan mendapati terdapat sejumlah pertukaran amal yang sangat besar. Dan seterusnya, saya menyerahkan isi yang seterusnya kepada Saudari Nur Hasanah. Assalamualaikum, nama saya Hasanah. Saya akan membentangkan objektif PSA kami. Objektif pertama adalah mengenal pasti individu yang terlibat dalam penipuan penyata kewangan, di mana dalam video PSA ini, individu yang terlibat ialah pengarah syarikat dan senior accountant. Objektif kedua adalah memperlihatkan betapa rasuah merosakkan integriti seseorang individu. Dalam video ini, senior accountant mengetahui bahawa menipu dalam penyata kewangan merupakan satu kesalahan. Namun, senior accountant telah mengabaikan perkara tersebut kerana dia diberikan sejumlah wang yang banyak oleh pengarah syarikat sebagai rasuah. Objektif yang terakhir ialah membangkitkan kesedaran mengenai tanggungjawab untuk melaporkan sebarang kegiatan rasuah kepada pihak berwajib seperti SPRM. Dalam video PSA ini, junior accountant telah melaporkan kegiatan rasuah tersebut kepada SPRM. Itu sahaja dari saya. Seterusnya, Saudari Wong akan membentangkan tentang kesan rasuah terhadap diri. Kesan rasuah yang dapat dilihat daripada video PSA kami ialah kesan terhadap diri sendiri. Antaranya ialah kehilangan kepercayaan dan rasa keadilan. Hal ini dikatakan demikian kerana individu yang berada dalam persekitaran rasuah akan kehilangan kepercayaan mereka terhadap institusi, sistem serta organisasi yang terlibat. Bukan itu sahaja, mereka juga akan merasa tidak adil kerana terdapat individu yang mempunyai kebaikan, kelebihan serta peluang berbanding mereka kerana telah terlibat dalam kegiatan rasuah. Selain itu, individu yang terlibat dalam kegiatan rasuah juga akan dikenakan tindakan undang-undang. Hal ini jelas kerana individu yang melakukan rasuah akan didenda sebanyak 5 kali lipat suapan mereka. Selain itu, mereka juga akan dikenakan penjara atau kedua-dua sekalinya. Di samping itu, individu yang terlibat dalam kegiatan rasuah juga akan menjejaskan reputasi mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana individu yang terlibat dalam kegiatan rasuah akan dipandang serong oleh masyarakat. Bukan itu saja, mereka juga akan sekaligus menjejaskan reputasi keluarga mereka. Tambahan pula, kesan terlibat dalam kegiatan rasuah terhadap diri sendiri ialah menjejaskan peluang pekerjaan. Hal ini dikatakan demikian sudah perspektif umum bahawa individu yang terlibat dalam kegiatan rasuah adalah individu yang tamak dan tidak amanah. Oleh itu, sudah tentu tidak ada syarikat ataupun perniagaan yang ingin mengupah pekerja seperti mereka. Akhir sekali, kesan kegiatan rasuah adalah menyebabkan tekanan mental. Hal ini dikatakan demikian kerana individu yang berada dalam persekitaran rasuah akan berasa tidak selesa semasa bekerja. Bukan itu sahaja, mereka juga akan merasa bersalah kerana terlibat dalam kegiatan yang bercanggah dengan pendirian mereka.
Kesan rasuah yang dikenal pasti daripada video PSE kami ialah kesan terhadap organisasi. Kesan yang pertama ialah kehilangan kepercayaan dan reputasi. Rasuah mencerminkan kelemahan dalam integriti dan etika syarikat. Apabila kegiatan rasuah didedahkan, hal ini boleh merosakkan reputasi syarikat di mata pelanggan, pemegang saham dan masyarakat umum. Kehilangan kepercayaan boleh menyebabkan penurunan jualan, kehilangan pelanggan dan penurunan nilai saham syarikat. Kesan kegiatan rasuah yang kedua kepada organisasi ialah kehilangan keberkesanan operasi. Apabila rasuah menjadi sebahagian daripada budaya organisasi, ia boleh mengganggu proses operasi yang efisien. Keputusan mungkin tidak dibuat berdasarkan kepentingan terbaik syarikat, namun sebaliknya dipengaruhi oleh rasuah. Hal ini boleh menghalang pertumbuhan dan pembangunan syarikat. Kesan berlakunya rasuah terhadap organisasi yang ketiga ialah kehilangan keyakinan pekerja. Apabila pekerja melihat amalan rasuah dalam organisasi syarikat, mereka mungkin kehilangan keyakinan bahawa usaha mereka akan dihargai dan diiktiraf berdasarkan prestasi mereka, dan ini boleh mengakibatkan penurunan produktiviti. Kesan rasuah terhadap organisasi yang keempat ialah resiko undang-undang dan keuangan. Amalan rasuah boleh membawa kepada tindakan undang-undang oleh pihak yang dirugikan, dan perbelanjaan tinggi diperlukan untuk memperbaiki reputasi dan proses dalaman yang rosak. Kesemua ini boleh memberi kesan serius terhadap keuangan syarikat. Kesan rasuah yang terakhir terhadap organisasi ialah kegagalan mematuhi peraturan dan etika. Di setengah bidang dan industri, terdapat peraturan ketat yang mengawal tindakan rasuah. Kegagalan mematuhi peraturan ini boleh mengakibatkan sanksi undang-undang yang serius, termasuklah penutupan syarikat, larangan pengurusan dan denda keuangan. Dalam kesimpulan pembentangan ini, kita dapat bahaskan apa itu kesalahan penipuan penyata keuangan. Terdapat dua jenis kesalahan yang dapat didakwa terhadap individu yang terlibat dalam jenayah ini. Bagi penerima dan peminta rasuah dapat didakwa dalam Section 16(e) dan Section 17(e) Akta SPRM 2009, dan bagi pemberi dan penawar rasuah akan didakwa dalam Section 17(b) Akta SPRM 2009. Kita mempelajari implikasi terhadap individu dan organisasi yang terlibat dalam jenayah ini. Kita dapat bahaskan bahwa kegiatan rasuah membawa pada maupun pada diri, masyarakat dan negara. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang bijak haruslah mendidik dan mengajar golongan muda agar jenayah ini tidak berleluasa dalam masyarakat. Pengajaran yang kita boleh ambil dalam video PSE kami, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Oleh itu, dekatkanlah diri terhadap ilmu agama agar dapat menjaga integriti diri. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, terima kasih.